أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang penonton layar internet, Facebook, rakan-rakan Facebook dan khususnya barisan Rustia kuliah online dari Masjid Bangsar atau Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar, Kuala Lumpur, yang menganjurkan kuliah-kuliah yang sempurna musim PKP ini secara online. Tahniah kita ucapkan dan terima kasih atas ruang yang disediakan. Seterusnya kepada sidang penonton, sidang kaum muslimin al-musyahidin al-a'izza dan mereka-mereka yang bakal menonton nanti di ruang ulangan, di ruang Facebook Masjid Bangsa ini nanti, yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana begitulah limpahan rahmat Allah begitu luas untuk hamba-hambanya yang disayanginya, sehingga dalam ruang apa pun kita masih sempat untuk bernaung di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berada di jilsah ilmiah seumpama ini. Ya, kita merindukan suasana boleh ke masjid, tapi ruang yang ini juga tidak mengurangkan sedikit rasa untuk kita terus berusaha menambah ilmu dan pengetahuan untuk sebenarnya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Selawat dan salam kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku umat. Inilah dia benda yang masih ada dalam kehidupan kita, iaitu sebutan nama Muhammad dalam kehidupan seorang muslim, agar dengan sebutan itu, dengan menyebut nama Muhammad, kekasih Allah ini, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ni kita bersiaran sekali lagi untuk menyambung pengajian kitab praktikal solat sempurna, yang merupakan pengajian bulanan di Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, 2 mingguan, 2 minggu sekali. Dan insya-Allah malam ni kita menyambung pengajian minggu sudah, iaitu masih bercerita tentang praktikal sujud yang sempurna. Kalau siapa berkitab, kita merujuk kepada muka surat 89 dan perkara praktikal solat sempurna yang ke-38. Kita bacakan dulu petikan dari kitab ini sebelum kita sama-sama membincangkannya, iaitu ketika hendak sujud, diletakkan terlebih dahulu 2 lutut, kemudian 2 tapak tangan, kemudian 2 tapak tangan, kemudian dahi, kemudian hidung. Subhanallah. Ini kaifiat yang telah disepakati oleh ulama-ulama mazhab, khususnya mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali dan juga Hanafi, bahawa letak kedua lutut dahulu, sebab artinya kita turun tu dengan lutut, kemudian barulah tangan, kemudian barulah dahi dan hidung. Kerana ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, hadis sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Wa'il bin Hujur yang berkata begini. Apa dia katakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, baginda meletakkan kedua lutut baginda sebelum dua tangan baginda. Wa idza nahadha, ya, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Tapi apabila baginda bangkit, bangun untuk berdiri, baginda akan mengangkat kedua tangan, melepaskan tangan dahulu, barulah lutut. Jadi ini, ya, memanglah kadang-kadang kebetulan kita buat memang betul dah, turun lutut dulu. Kemudian, ya, bila bertemu dengan hadis ini, itulah yang dikatakan ilmu, iaitu bila mana kita buat ni sesuatu dengan ilmu. Walaupun dah betul, tapi selama ni tanpa ilmu. Dan hari ini kita dah tahu hadisnya, perbuatan Nabi, maka perbuatan dengan ilmu itu menambah merit pahala kita. Sebab tu jangan pandang enteng ilmu yang kita, ya, pelajari, kerana ia menambah ganjaran pahala bagi setiap orang yang beramal. Dan apa ceritanya pula kalau seorang itu, ya, tidak melakukan gerakan sebagaimana yang berlaku, yang disebut dalam hadis tadi? Artinya ada setengah kita yang mungkin turun dengan tangan dahulu, ya, mungkin kerana ada keperluan, sakit, uduk, tak larat, kan? Jadi apa ceritanya? Ya, step ini tadi, iaitu ketika sujud, mulakan dengan lutut dahulu itu adalah sunat hay'ah. Ya, sebab ketika sujud ini, ya, dia ada dua pendapat ulama. Ya, gerakan yang diharuskan, yang dibenarkan ketika mana kita menyempurnakan gerakan ini. Yang pertama adalah gerakan tadi, iaitu, ya, memulakan gerakan dengan lutut sebelum tangan. Dan ini adalah pendapat majoriti, ya, mazhab kita, Imam Syafi'i, mazhab Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali, dan juga mazhab Hanafi. Sebab tu majoriti lah jumhur fuqaha mengatakan itulah pendapatnya, kerana hadis-hadis lebih yang banyak, ya. Dan kemudian, ya, ada satu pendapat lagi yang mengharuskan, malah menganjurkan agar kita turun dulu, ya, tangan, kemudian barulah kedua lutut, kemudian yang anggota lain lah. Sebab itu saja, takkan nak turun kepala dulu. Mana ada orang sujud turun kepala dulu? Kalau turun kepala dulu, itu terjun junam namanya. Itu kat mandi swimming pool boleh lah, kat masjid jangan, ya, susah pula kalau kita nak urusnya. Jadi itu pendapat daripada Imam Malik secara khusus, dan juga satu pendapat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal dan juga Imam Al. Jadi hadis Wa'il bin Hujur tadi menyebut dia nampak Rasulullah buat, ya. Begitu juga satu lagi hadis menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada bada'a bi rukbatayhi qabla yadayhi. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mana sujud, baginda akan memulakan ya, memulakan dengan kedua lutut baginda sebelum kedua tangan baginda. Yang ini dalam Al-Bukhari, hadis nombor 58, kita boleh rujuk juga, ya. Malah ada satu sebutan lagi daripada Al-Baihaqi, ya, juga Ibnu Huzaimah, yang menyatakan bahawa ada satu hadis yang menyatakan kunna nada'u al-yadain qabla rukbatain. Kami dulu pernah memulakan sujud dengan letak kedua tangan dahulu sebelum dua lutut. Fa amarna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kami berubah, bir rukbatain qabla al-yadain. Kemudian kami suruh, Nabi suruh kita tukar pula, mulakan dengan lutut dahulu sebelum kedua tangan. Itu hadis yang memihak kepada apa yang kita pegang ayun lah. Habis yang kata tadi, macam mana Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Malik mengatakan kena turun dengan tangan dahulu. Sebab memang ada satu hadis yang jelas dinyatakan daripada Abu Daud rahimahullahu ta'ala, ya, dan juga Sunan Ad-Darimi menyebut tentang, ya, bahawa ada satu hadis menyebut Nabi kata, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila kamu sujud, ya, salah seorang daripada kamu sujud, maka janganlah dia, ya, turun, ya, atau menghentakkan kakinya sebagaimana turunnya, ya, binatang ternakan. Unta lah ni, al-ba'ir ni. Wal yadha
waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Subhanallah. Ya, jadi macam mana ada pertembungan hadis ini? Sebab itu ya, ulama-ulama juga membahaskan perkara ini, maka tidak dapat ditarjihkan mana satu yang lebih utama, tapi itulah pilihan pendapat para ulama. Maka kita ada kesimpulan di sini ya, pada saya satu benda yang jelas ya, bila mana Rasulullah SAW menganjurkan solat ni ya, kita tengok rupanya dia bentuk kesopanan tu yang kena jaga. Ya. Bentuk kesopanan yang kita kena jaga, iaitu bila mana kita turun selayaknya ya, kalau nak gayakan sembahyang yang cantik ya, ketika kita sihat dan kuat, turunlah dengan lutut dahulu, kan? Jadi dia nampak lebih sopan, gerakan tu, step dia cantik ya, turut kita patahkan ya kaki kita dengan lutut kita tu ya, dan turun, kemudian tangan kita letak, barulah kepala kita turun. Tapi andai kata menjadi masalah bagi kita ya, dengan gaya begitu kita tak dapat kontrol lutut kita ya, dah goyang, dan akhirnya berlaku hentakan yang agak kuat atau memudaratkan kita, sakit gigi kita, maka pilihlah jalan yang kedua. Begitulah rahmat ya, dalam ikhtilaf ya, dalam persisisan ulama ini. Maka tidak perlu kita menyatakan siapa lebih tepat, siapa lebih betul, sebab dua-dua hadis ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang fi'liyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu, yang qauliyahnya ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada sesuatu yang Nabi pesankan begitu ya, jangan turun mengentak begitu, supaya ya kekal dalam kesopanan ya. Sebab tu nasihat saya, siapa yang sihat, yang kuat lagi, turunlah dengan lutut. Siapa yang rasa dia perlu ya, lebih menggayakan kesopanan gerak laku seorang hamba menghadap Tuhan tu dengan gaya turun tangan dahulu, maka turunlah dengan tangan. Kira orang yang dah uzur ya, dah tak kuat, turunlah dengan tangan ya. Yang penting jangan tak kuat ya, dan jangan gayakan gaya yang kurang cantik lah ketika mengerjakan solat. Sebab ya, seorang yang bersolat artinya dia kena merasa bahawa dia sedang berhadapan dengan Rabbul Jalil ya. Jadi ya, di samping penjiwaannya, maka gerak lakunya juga kena dipelihara supaya dia menggayakan gaya orang yang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian praktikal solat yang ke-39, membaca tasbih 3 kali ketika sujud, iaitu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya. Ini pun sunat ayah, sunat hayah juga. Sebab ya, sujud ini rukunnya adalah rukun fi'li, maka bacaan zikirnya sunat. Tasbih ini ya, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi, wa bihamdih, dan dengan segala hujat ke atasnya. Jadi dua benda kita sebut kat sini. Pertama kita tasbih, yang kedua kita tahmid ya. Maha suci sama, subhanallah dengan subhana rabbi sama, cuma kat sini kita bagi sifat pada Allah Subhanahu wa taala al-a'la. Sebab apa? Ini penjiwaan solat ni. Sebab bila kita sebut al-a'la, artinya kita meninggikan Allah. Dan ketika itu kita berada di posisi paling hina, paling rendah, iaitu menyembamkan muka dan dahi kita ke lantai, ke langit, ke bumi, wal'iyadu ya. Kalaulah masih tak rasa hamba dengan perlakuan begitu ya, tak juga rasa hamba dengan sebutan yang begini, maka ketika inilah kita rasa kita rugi sangat ya. Sebab tu sembahyang kena dihayati, kena difahami kenapa sujud begitu dan kenapa bacaannya begitu. Kenapa ada tambah kalimah al-a'la itu? Sebab Ali ya, maksudnya maha tinggi, al-a'la yang paling tinggi. Jadi ketika itu kita paling rendah ya, anggota badan kita yang paling tinggi pun kita persembahkan ya, kita sambamkan ke bawah gitu. Jadi hilanglah segala apa yang melambangkan ketinggian diri kita bila mana kita tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyerahan yang total ya, perlakuan yang sangat patut dirasakan. Dan sebab itu di saat inilah kita paling menggayakan watak hamba. Dan sebab itulah ada hadis menyebut betapa orang yang ya berdoa, orang yang waktu yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika mana dia sujud ya. Kerana apa? Kerana di situ dia menggayakan watak hamba yang paling hebat, paling kuat.
Ya, dan Rasulullah pesan fa aktsaru fihi sujud fi doa, maka banyakkanlah ketika sujud itu ya doa-doa kita. Jadi semoga kita dapat menggayakan sujud yang sebenar, yang betul, di samping syarat-syarat sahnya, ya, penjiwaannya juga kena ada. Ya, dah sedar dah kita sembamkan wajah di posisi paling rendah, maka bersama zikir subhan rabbiyal a'la itu kita nyatakanlah ya kelemahan, kekurangan, kedhaifan, kerendahan diri kita, jiwa kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana datangnya dalil ini? Dalil bacaan subhan rabbiyal a'la ini. Mari kita tengok ya. Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, bersabda, "Idza raka'a ahadukum qala fi ruku'ih." Apabila rukuk salah seorang kamu, hendaklah dia sebut ketika rukuk itu, subhana rabbiyal azim thalathan. Maha suci ya Tuhanku yang maha besar 3 kali. Faqad tamma ruku'. Ya, maka telah sempurnalah rukuknya. Wa dzalika adna, dan itulah yang paling kurang, sekurang-kurangnya. Wa idza sajad, apabila dia sujud pula, qala fi sujudi, hendaklah dia sebut ketika sujud itu, yang dalam sujudnya, subhan rabbiyal a'la. Ya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Salatan 3 kali juga. Faqad tamma sujuduh, maka sempurnalah sujudnya. Wa dzalika adna, dan itulah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya sempurna. Tadi kata sempurna, tapi sekurang-kurang apa maksudnya? Ini sikap perbahasan. Ya, sama zikir rukuk dan sujud 3 kali kita disunatkan baca. Apa yang dimaksudkan dengan faqad tamma ruku'u faqad tamma sujud? Ya, sempurna tu maksudnya adalah sekurang-kurang sempurna. Kadar tamakninah ya yang paling kurang dalam mazhab Syafi'i ya sahnya dengan sekali subhanallah. Tapi ya sempurnanya dengan 3 kali. Dan tapi walaupun sempurna, tapi itulah sekurang-kurang sempurna. Artinya paling sempurna bila mana kita memanjangkan rukuk kita ya dengan bacaan ya witir, iaitu ya ganjil, sama ada menjadikannya 3 jadi 5, 7 ya 9 dan 11. Itu periwayatan yang ada. Dan tentu saja siapa yang lebih memanjangkan sujudnya, dia dapat sesuatu yang lebih banyak ya. Sebab itu ya, saya suka menasihatkan agar kita yang semayang sunat ya, sebab semayang fardu ketika jadi imam, apatah lagi jadi makmum, dia kena ikut imam. Siapa yang sengaja melambatkan gerakan daripada imamnya, maka solatnya jadi makruh. Dan imam pula dalam solatnya ketika rukuk dan sujud, dia memanjangkan sujudnya sehingga membebankan makmum juga makruh. Maka yang solat panjang ni semuanya dalam solat sunat. Tuan-tuan, cuba sekali dalam hidup kita, kita rukuk dan sujud dan bacaan tu lebihkan. Kalau nak rasa nikmat solat, maka cubalah solat dengan bacaan tasbihnya bukan 3, buat 7 hingga 11. Tuan-tuan akan dapat rasa satu nikmat yang sangat ya, sebab dapat mencicipi nikmat solat. Itu yang mahal tu. Yang dapat menikmati saat ya memuji Allah, membersihkan Allah ya dalam posisi yang paling rendah, paling menggayakan hamba, saat ya aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih ya wa huwa sajid, saat yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya ketika mana dia sujud tu. Tuan-tuan, kita ni hamba Allah, makhluk Allah ya. Allah sayang kita, cuma kita je lagi jauh dengan dia. Ada waktu-waktu yang kita boleh berdampingan, apa salahnya kita berlama-lama sikit dengan Tuhan ya. Kalau berdampingan dengan kekasih kita nak berlama-lama kan, duduk lepak dengan kawan-kawan pun tak berlama-lama. Tapi bila mana duduk beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rimasnya kita gayakan. Sujud kadang-kadang subhanallah, tamakninah pun. Sebab tu sampai dipaksa untuk sah tu kena tamakninah. Ya, sebab tak ada gaya kau menghadap Tuhan kau. Jadi tolonglah ya. Gayakanlah watak-watak orang yang solat dengan tenang, dengan sempurna ya. Tetapi ingat, dalam solat jemaah kita tidak boleh melebihkan, sama ada imam atau makmum, lebih daripada 3. Kecuali imam buat panjang, kita boleh ya. Sebab kedapatan kita kadang-kadang ada di kalangan kita yang suka sujud panjang, sedangkan imam dah bangun ya, melakukan gerakan berikutnya. Itu makruh tuan-tuan ya. Sengaja tertinggal daripada satu gerakan perbuatan solat, itu makruh hukumnya. Dan apa saja perbuatan makruh dalam solat jemaah, dia mencederakan atau meluputkan fadilat
solat jemaah kita, rugi. Jadi yang cerita Nabi solat panjang lama tu solat sunat, bukan sembahyang fardu berjemaah. Ya. Memanglah, tapi yang biasanya orang sembahyang sunat yang laju kan. Kadang tak sembahyang langsung. Kita nak bagi fahamlah. Ya. Jadi Nabi sebut tadi sekurang-kurang sempurna 3 kali tasbih, rukuk dan sujud, dan ya sekurang-kurang ya kadar sahnya adalah sekali tasbih subhanallah, dan paling baik kita tambahkanlah ya bacaan itu agar dia jadi ya lebih banyak dan lebih sempurna. Dan ketika berada dalam posisi sujud ni memang ada hadis yang menyebut bahawa perlu kita banyakkan doa. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthir doa. Ya, waktu yang paling hampir ya seorang hamba dengan Tuhannya adalah dalam posisi dia sujud. Maka banyakkanlah doa padanya. Doa ni untuk kita ya, kalau doa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan daripada hadis dan Al-Quran boleh kita lafazkan. Tapi kalau doa dalam bahasa Melayu tidak boleh kita lafazkan. Ya, cukup dengan ya lintasan hati dan kesedaran hati merayu dan memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sujud kita. Itu pendapat yang paling selamat, yang paling selesa supaya kita dapat menyempurnakan solat dengan sempurna. Itu perkara ke-39 ya. Jadi bacaan tasbih, kalau kita sembahyang sunat panjangkan, kalau sembahyang berjemaah cukup dengan 3, dan pastikan gerakan kita immediately, spontan, sepasima. Perkara yang ke-40 praktikal solat sempurna lagi. Bagi lelaki, sunat ketika hendak sujud itu merenggangkan 2 lutut dan 2 tapak kaki, dan merenggangkan perut dari paha, dan merenggangkan siku dari rusuk. Bagi perempuan disunatkan dalam keadaan sebaliknya, artinya rapat semua. Subhanallah. Ya. Jadi ini pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Hari ini kedapatan satu trend, kita dah mula sujud rapat kaki. Ya. Jadi itu bukan pendapat yang terpilih dalam mazhab kita. Dan ini pun style baru. Ya, tak tahu dia dapat gambar kat poster mana-mana, ditampal kat surau, kita pun tiru. Sedangkan daripada dulu kita tak buat pun. Kan? Sujud rapat kaki ni siapa ajar tuan-tuan? Sujud ni sama kaki kita ketika berdiri. Ya, kalau kita lelaki kita buka, kalau kita perempuan kita rapat. Itu cerita sujud dan berdiri. Ya, jadi jangan ikut-ikut begitu saja. Dalam mazhab kita, ketika sujud hendaklah renggangkan kedua lutut. Artinya lutut tu jangan rapat, memang tak rapat lah. Yang tu tak ada masalah, tak ada orang buat pula. Saya tak pernah tengok orang sujud lutut rapat, kaki rapat. Kalau gitu buat gitu, kita tonjal sikit punggung ni, tergolek dia kan. Dan kedua tapak kaki pun renggang ya, dengan kadar sejengkal kalau dalam mazhab Syafi'i, dan ikut selesa badan. Dan juga perut dari paha, artinya orang lelaki dia kena sujud dia ke depan sikit lah ya, jangan rapat ke perut. Itu orang perempuan. Dan siku dia pula dia kena buka sedikit, jangan rapat kelusuk macam ni, jangan sujud macam ni lah orang lelaki. Orang lelaki kena sujud dengan buka ya. Itu kaifiat sujud solat bagi lelaki. Cuma ketika mana kita solat berjemaah kena meraih lah ya, jangan kita kuat lebih sangat pula. Kawan sebelah pula tak boleh sujud ya, kawan sebelah pula kita nanti jadi masalah. Sebab itu bila solat berjemaah, satu benda yang sangat penting yang selalu kita nasihatkan adalah ya, raih keperluan orang lain yang solat berjemaah dengan kita. Sebab kita solat ni kita menghadap Tuhan. Tuhan perhatikan kita, dan Allah nak tengok kelaku kita. Siapa yang paling mengecilkan badan, bagi ruang kat kawan untuk kawan selesa, itulah orang yang Allah sayang. Tapi bukan orang yang kuat besar dikira dia je. Itu orang yang tak sedap. Dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam solatnya. Ya. Dalil kaki tadi, ada satu hadis ya, dalam Sabil Muhtadin disebut ya, merenggangkan kedua-dua kaki sekadar sejengkal ketika sujud. Lihat Sabil Muhtadin, Sabilul Muhtadin juzuk 1 halaman 198, daripada Abu Humaid As-Sa'idi berkata, idza sajada farraja baina rijlaihi, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sujud, baginda merenggangkan kedua-dua kakinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi ya. Kita tak nafikan mungkin ada periwayatan yang lain, tapi apa kata kita berdisiplin dengan mazhab yang sama ya, dalam kelompok yang sama. Kita orang-orang Malaysia majoritinya bermazhab Syafi'i, khususnya imam-imam yang menjadi imam rasmi di masjid-masjid rasmi ya, negeri-negeri di Malaysia yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Sewajarnya dia
mendisiplinkan dirinya beribadah di ruang rasmi itu dengan gaya mazhab Syafi'i. Bukan ikut hadis sahih je. Jadi kita perlukan keselarasan agar makmum-makmum, anak-anak yang kecil dapat beramal, dan kita perlukan kesatuan. Tak salah kita nak beramal dengan cara apa, memang kita tahu, tapi di ruang-ruang rasmi, orang-orang rasmi yang memprogramkan dirinya di bawah jabatan agama yang dilantik oleh jabatan agama negeri-negeri yang beramal dengan mazhab Syafi'i, selalunya sepatutnya dia tahu dan dia wajar mempraktikkan apa yang betul dan selaras dengan mazhab kita. Untuk perempuan, kedua-dua kaki hendaklah dirapatkan ketika sujud. Yang kita buat gaya lelaki, gaya perempuan tu kenapa? Kana yarussu aqibaihi fi sujudih. Nabi SAW merapatkan kedua-dua tumitnya dalam sujudnya. Hadis menyebutkan begitu. Inilah sebab itu dirujuk bahawa gaya Rasulullah menggayakan solat kaum wanita ketika sujud. Kedudukan perempuan yang tidak sempurna bagi perempuan, dia tak rapat, tapi yang perempuan ketika sujud memang dia kena rapatkan kaki dia, lelaki kena buka. Selesai bab kedudukan dan postur badan kita ketika rukuk, ketika sujud. Selanjutnya kesempurnaan yang ke-41, tamakninah ketika sujud. Sebagaimana kita tahu, tamakninah dalam solat ni menjadi syarat kepada 4 rukun solat, iaitu rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Sekarang kita berbicara tentang sujud, maka sujud juga menuntut tamakninah. Pada muhadarah yang lalu kita telah pun berbicara tentang apa maksud tamakninah, iaitu tenang. Saya dah katakan istilah bahasa kita katakan maksud tamakninah itu tenang. Tama'ana artinya tenang. Mutmainnah kan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah tu sirah fa'il, fa'il. Tamakninah sirah isim masdar. Ketenangan maksudnya. Sujud bersama dengan ketenangan. Ketenangan jiwa sebenarnya asalnya, tapi kena digayakan, direalisasikan, dibuktikan dengan badan yang tidak bergerak. Sebab orang sembahyang memang mencari ketenangan. Jadi tolong berhenti gerakan tanpa ada sebarang gerak ketika sujud, dan dibuktikan dengan satu tempoh, iaitu dengan sekali tasbih sekurang-kurangnya, iaitu subhanallah. Dan paling sempurnanya tadi sekurang-kurangnya 3, dan kesempurnaan ketika solat sendirian bolehlah ditambah menjadi sampai 11 kali tasbih. Rasulullah SAW bersabda, Atimmur ruku'a was sujud. Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Kita pun dah cerita dah tadi kesempurnaan rukuk yang perlu kita jayakan. Di antara kesempurnaan yang menjadi syarat sah sujud adalah tamakninah. Rasulullah SAW bersabda lagi, Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatih. Seburuk-buruk manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Orang dalam solat mencuri, bukan orang tengah solat barang dia kena curi. Itu pun buruk lah. Itu dah tentu yang buruk, sebab dia tak semayang, dia bohong je. Tayang orang sujud, dia curi baik-baik tangan makcik-makcik tu. Jadi itu cerita lain. Tapi ini cerita hadis Nabi, ketika dalam sembayang ada orang yang mencuri. Maka Rasulullah bila menyatakan begitu, ada sahabat yang bertanya, qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salati? Macam mana ada orang boleh mencuri dalam solatnya? Qala, Rasulullah menjelaskan, begini maksudnya, la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, iaitu orang-orang yang dia tu tak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Tak sempurna. Kita dah tahu sempurna solat, rukuk dan sujud ni dengan anggota-anggotanya tadi, dengan kedudukan kedua tangan dan kakinya, syarat-syaratnya, tamakninahnya. Maka apa sahaja yang cedera pada gerakan itu, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai pencuri dalam solat. Dan itu Rasulullah kata pencuri paling jahat. Wala'iyadzubillah. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata aswa'un nasi sariqatan, pencuri paling jahat. Sebab orang solat, dia sedang menghadap Tuhan. Bila sedang menghadap Tuhan pun tak perasan Tuhan sedang memerhatikan dia. Dia sedang berhadapan dengan Tuhannya. Maka itu pelaku. Sujud, kan kita sujud pada Allah.
Kenapa kita sujud dengan gaya macam orang tak sedar, ya, menyembamkan dahi di hadapan Tuhan? Kita kan bongkokkan kepala, ya, bongkokkan pinggang untuk rukuk tu dengan, ya, niat membesarkan Allah, merendahkan diri, menyatakan perakuan akur dan taat. Tapi kalau kita buat dalam keadaan tak sempurna, sekejap dah kita bangun, atau tanpa tamak nina, atau tanpa gerakan yang sempurna, tak cukup lagi tu, tak, ya, kita dah bangun, maka, ya, ini satu mencuri hak solat itu. Maka yang jadi paling buruk sebab apa? Dia tak sedar. Depan Tuhan yang melihat dia pun dia buat begitu. Apatah lagi, ya, sebab pencuri kat luar tu dia tak menghadap Tuhan. Yang sekarang ni kita dah mula tadi Allahu Akbar tapi dalam sembahyang tu boleh tak sedar melakukan benda-benda yang tak wajar. Ini peringatan lah, ya, supaya kita tidak melakukan gerakan-gerakan solat yang, ya, Rasulullah bagi notis tadi. Artinya sebenarnya dalam realiti tamak ninah ni, kita sebenarnya dipujuk untuk memberikan hak pada solat. Sebab solat ni, ya, ruang kita mencari tenang dan berdampingan dengan Tuhan. Maka berdampinganlah dengan selesa, dengan wajar, dengan ruang masa yang sebenar, yang selayaknya sebagai orang yang menghadap Tuhan. Jadi begitulah maksudnya. Jadi janganlah sembahyang terlalu laju, ya, nampak sangat kita rimah dengan Tuhan, kan buruk tu. Bahasa tu pun dah tak sedap dengar kan. Kalau orang kata kita ni macam rimah dengan Tuhan, ya, orang kita pun rasa tak selesa. Yalah, kita kalau rimah dengan satu benda, kita kan cepat-cepat nak gegah nak belah. Dan setiap kali kita ngadap Tuhan, kita gayakan gaya yang sebegitu rupa, kan buruk sangat tu. Dan masalahnya siapa yang kita ngadap tu? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta kita, pengunia bahagia dalam hidup kita. Segala nikmat yang diberikan ini semuanya dari Dia. Subhanallah, ya. Jadi praktikal solat sempurna ini mengajak sembahyang dengan keadaan sedar. Itu tujuan asalnya. Seterusnya perkara ke-43, takbir intiqalat, iaitu membaca Allahu Akbar ketika bangun dari sujud untuk duduk antara dua sujud, ya. Bila sebut takbir bukan angkat tangan, ya. Takbir artinya sebutan Allahu Akbar. Ketika bangun lepas sujud, kita nak bangun tu sebutlah Allahu Akbar, ya. Dan saya dah pesan, ya, pada muhadarah lalu bahawa takbir intiqalat ni maksudnya adalah takbir perpindahan. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dia, ya, kesempurnaannya kena selari dan, ya, selaras dengan gerakan itu. Dia fit dan ngam. Artinya tidak boleh didahulukan takbir sebelum gerakan ataupun mendahulukan takbir sebelum gerakan. Dia kena ngam-ngam. Bangun tu Allahu Akbar, maka bangun dari rukuk, bangun dari sujud untuk duduk. Takbir tak boleh panjang, bukan jauh sangat. Allahu Akbar, duduk. Ni yang kita buat panjang-panjang tu Allahu Akbar. Nanti ada makmum, kalau yang Pak Imam buat gitu, ada makmum dah bangun berdiri dah. Dia tengok Pak Imam kat bawah, dia mula maki Pak Imam. Dia kata, aduh, kau ajar betul Pak Imam ni, ingat kau nak bangun takbir panjang-panjang. Sebab tu tak kena. Bila tak kena, dia jadi hura-hara. Sebab tu praktikkan sembahyang yang tepat. Yang panjang bila? Ya, nanti sujud yang kedua nak bangun berdiri, tu panjang kan. Gitu sepatutnya. Ya. Dan ini sunat. Walaupun sunat, suka saya ingatkan bahawa sunat bila tak buat rugi, bila buat itu yang wajar. Sebab siap sunat, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat benda kecil macam mana pun kat akhirat nampak. Takbir bukan kecil tau, ya. Tasbih pun memenuhi tamla'an mizan, ya, memenuhi kontena pahala kita. Takbir lagi besar. Membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tak sebut, jangan main lepas, gerak, toya muka macam semayang. Janganlah macam tu. Semayang. Artinya walaupun sunat, buat. Sebab semuanya itu adalah penambah dana untuk kita bergerak ke akhirat yang kekal abadi dengan selesa. Mari kita tengok hadisnya. Ya, kana Rasulullah SAW idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Nabi SAW bila bangun, baginda bertakbir, artinya Allahu Akbar hina yakum, ketika berdiri. Itu takbiratul ihram, tu rukun. Thumma yukabbir hina yarka'. Kemudian baginda sebut takbir lagi, Allahu Akbar lagi ketika nak rukuk. Thumma yaqul sami Allahu liman hamidah. Kemudian
dengan bacaan sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'a sulbahu min ar-ruku', ketika menegakkan tulang sulbinya daripada rukuk. Thumma yaqul wa huwa qa'im, dan kemudian baginda menyebut ketika dah berdiri i'tidal itu rabbana lakal hamd. Thumma yukabbir hina yahwi, kemudian baginda bertakbir lagi Allahu akbar ketika turun bergerak untuk sujud. Thumma yukabbir hina yarfa' ra'sah, dan kemudian Rasulullah bertakbir lagi Allahu akbar lagi sekali ketika mana mengangkat kepalanya dari sujud tadi. Maka kita sebutlah Allahu akbar. Ya, memang Pak Imam dah sebut, makmum pun sunat sebut. Cuma kadar makmum sekadar didengar oleh telinga, jangan kacau orang lain pula. Jangan kuat pada Pak Imam, nanti Pak Imam jeling lepas sembahyang siapa tak lebih kuat tadi, tak puas hati, marah ke apa. Gitu. Ya. Itu dia kesempurnaan yang ke-42. Kita masuk terus membicarakan kesempurnaan yang ke-43, merangkumi rukun solat yang ke-8, iaitu duduk antara dua sujud, berserta tamak-ninah. Kemudian duduk sekejap di antara dua sujud. Duduk ni sekejap sebab dia merupakan rukun yang pendek. Dalam solat kita kena ingat ada dua rukun pendek yang kalau kita tertinggal daripada imam, kita boleh kejar imam selagi mana tak tertinggal tiga rukun panjang. Sebab apa? Dia dikecualikan dua rukun pendek ni. Ni ingatanlah. Boleh ambil lah, tak ingat tak apa, tapi kena ingat ringkasnya i'tidal dan duduk antara sujud. I'tidal dikatakan rukun pendek sebab disyaratkan tidak boleh berdiri lama kecuali doa qunut pada witir dan subuh. Tak boleh berdiri lama dengan kadar yang melangkaui tempoh bacaan Fatihah. Dia berdiri i'tidal tak ada apa-apa, Rabbana lakal hamd, tapi panjang sangat lebih daripada kadar boleh baca doa qunut, maka itu jadi membatalkan i'tidal dan batalkan solat. Jadi hati-hati, jangan terlalu panjang sangat. Dan rukun solat yang pendek yang kedua adalah duduk antara sujud. Pendek macam mana? Pendek dengan kadar tidak boleh melampaui kadar panjang tahiyat. Siapa yang duduk antara dua sujud sampai boleh baca tahiyat akhir, batallah solatnya. Kalau Pak Imam lalok kan, salah juga kan, senyap je gitu. Kena tasbih lah. Artinya kalau imam dah duduk antara sujud terlalu lama, dengan kadar yang kita rasa ini dah lebih sangat kadar panjangnya, maka kita perlu bertasbih menegurnya. Subhanallah. Dia kena bergeraklah 3 kali. Kalau dia tak bergerak juga 3 kali, tuan-tuan kena niat mufaraqah sebab dia dah melangkaui tempoh rukun pendek ini. Ingat dalam solat ada 2 rukun pendek, tak boleh dipanjangkan dengan kadar batas yang saya dah sebutkan tadi, iaitu duduknya adalah duduk antara 2 sujud. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda ketika menegur seorang yang solat terlalu laju, dan hadis ini dipanggil al-musi, solatah, orang yang merosak, orang yang buruk solatnya. Rasulullah pesan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu angkat kepala kamu daripada sujud itu tadi, dan kemudian kamu duduk dalam keadaan tamak-ninah. Jadi duduk tamak-ninah kita dah sebut tadi, kalimah tamak-ninah ni pada 4 rukun kena direalisasikan. Kerana apa? Dia bukti tenang kita. Tak mau goyang. Saya dah selalu contohkan dengan air ni. Air ni nampak tak nampak tu, belah warna merah ni nampak tuan-tuan. Air ni kalau kita goyang, dia perlukan sedikit masa untuk dia tenang. Tu dia baru tenang. Jadi kita bergerak dan sembahyang pun bergerak. Jadi untuk tenang, tamak-ninah dia kena buktikan dengan sekejap. Mungkin 2-3 saat baru kita tenang. Sebab tu sekadar sekurang-kurangnya dengan subhanallah. Maka rukun solat yang 4 ni kena diperhala. Dia punya tamak-ninah dia rukuk, sujud dan duduk antara 2 sujud. Syarat-syarat sah duduk antara 2 sujud, tengok duduk antara 2 sujud pun ada syarat. Ada orang buat duduk antara sujud rukun solat ni tapi tak sah. Pertama sekali, rukun sebelumnya adalah sah. Apa maksudnya? Saya suka bicarakan benda ni sebab ni bicara dalam kitab fiqh. Kitab Sabilul tadi suka menyebut tentang syarat ini. Apa syarat sebelum, apa perbuatan rukun sebelum duduk antara 2 sujud? Sujudlah. Artinya sesiapa yang sujudnya tidak sah, dia tak boleh buat duduk antara sujud. Habis nak buat apa? Kena U-turn balik. Tuan-tuan, contoh, sebab tu kena tahu dan Pak Imam pun kena tahu. Jangan biar aje. Contohnya Pak Imam sujud,
Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada tumaninah, dia terus bangun. Dan ketika duduk antara sujud, dia sedar, aku sujud tadi sekejap sangat tak sampai tumaninah. Maka inilah yang dimaksudkan oleh syarat ni. Mestilah duduk antara sujud itu rukun sebelumnya adalah sah. Jadi kalau tak sah, kena U-turn balik. Pak Imam yang duduk antara sujud, kemudian dia sedar dia belum sujud dengan sempurna, dia kena patah balik. Bukan Pak Imam saja, siapa saja semayang yang tidak menyempurnakan rukun sebelumnya, rukun seterusnya itu kalau dia buat pun tak sah. Sebab tu kena faham tuan-tuan. Yang selalu kita tengok bacaan Fatihah pada rakaat kedua, ketiga, keempat. Mana ada orang boleh tumpang Pak Imam rakaat kedua, ketiga, keempat. Dia main rukuk aja, imam rukuk dia rukuk. Subhanallah. Ya, dan kalau dia rukuk, dia sedar sebenarnya dia kena U-turn balik. Dan dia pun akan terlambat sampai banyak benda yang kita belum hadam betul-betul tentang solat ni tuan. Ya. Jadi hati-hati. Yang pertama sekali, nak duduk antara sujud, pastikan rukun sebelumnya, iaitu sujud kita sah. Ya. Dahi kita macam mana, tangan kita kena betul tak, ya. Tumaninah berlaku tak, 7 anggota tu serentak dalam tempoh tumaninah cukup tak. Kalau semua tu dah valid, barulah pastikan pula rukun, ya, duduk antara sujud ni kita sempurnakan. Yang kedua, syarat sah duduk antara sujud, melakukannya kerana melakukan rukun solat, bukan kerana sebab lain. Artinya dalam solat kita kena jaga hati kita, jangan buat gerakan kerana benda lain. Ya. Kerana terperanjat ke, kan? Kerana sakit ke, kerana menyorok ke, kan? Kerana tak suka dengan orang ke. Maka hati-hati, jangan ada niat-niat yang lain yang menyebabkan kita berubah kepada perbuatan solat berikutnya. Tapi biasanya benda ni tak berlaku lah, selagi mana kita sedar kita solat. Ya, sebab tu niat tu dalam bahasa Arab artinya sedar sebenarnya. Sedar dalam benda apa yang kita buat. Kalau kita sedar, maknanya kita dalam menjaga niat lah. Yang ketiganya, melaksanakan dengan tamakninah. Artinya kadarnya mesti sekurang-kurangnya adalah dengan sempat dibaca Subhanallah. Bangunkan daripada sujud, Allahu Akbar, Subhanallah, Allah, sah lah tu. Tapi kalau sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada langsung sempat bacaan Subhanallah. Ni nak cerita bukan suruh, nak dikatakan tamakninah itu adalah memuatkan zikir Subhanallah di ruang itu. Ya. Maka pastikan ada tamakninah. Tapi sewajarnya tamakninah kita biarlah tamakninah yang betul. Apa dia tamakninah yang betul? Tamakninah yang tenang, duduk sekejap, bersimpuh depan Allah, ya. Dan tuan-tuan kalau perasan, ya, sebenarnya ruang solat ni ruang kita menghadap Tuhan dengan keadaan yang begitu rapi, begitu tenang, begitu kan bersimpuh di hadapan Tuhan, ya kan? Maka sebab tu duduknya duduk yang sangat comel. Macam puteri Jepun menghadap maharaja dia kan, duduk itulah duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud. Maka duduklah dengan sedikit masa yang selayaknya dan bacalah zikirnya dengan sempurna. Melaksanakannya dalam keadaan duduk dengan sempurna. Ya, bila nama duduk dalam solat ni artinya mesti melibatkan punggung yang mengena kepada sesuatu. Ya, kalau duduk antara sujud kena dekat betis kiri dan tapak kaki kiri kita. Duduk iftirash tu, nanti kita nak sebut tentang duduk ni pun juga. Ya, artinya tak boleh punggung terangkat gitu lah. Kena duduk kecuali uzur. Sekurang-kurangnya pun duduk ittika. Apa duduk ittika? Duduk di atas kedua tumit. Itu pun satu bentuk duduk solat yang kurang popular, tapi ada. Ya, boleh juga duduk tarabba', duduk bersila pun boleh sebenarnya. Ya, bagi orang yang uzur lah. Duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir pun tak apa, silap. Ya, sah. Asal saja duduk. Artinya siapa yang tak letak punggung, walaupun dia dah pasak begitu, dia sihat, dia diri dengan lutut, punggung tak letak lagi, maka dia terus sujud balik, solatnya tidak sah. Kecuali dia uzur lah. Ya. Dan syarat yang kelima, duduk antara sujud ini akan jadi sah. Ya, oleh itu, oleh kerana ia adalah rukun yang pendek, maka kadarnya janganlah kita duduk melebihi kadar membaca tahiyat, ya, awal atau tahiyat akhir. Tahiyat awal lah sebab disebut tahiyat yang paling pendek. Sebab tu bacaannya pun Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak sampai separuh daripada tahiyat. Jadi jangan panjangkan, ya, sampai boleh baca tahiyat,
Sebab itu adalah rukun yang pendek. Seterusnya kita berbicara tentang cara duduk antara dua sujud. Dan apa yang dimaksudkan dengan duduk iftirash ni. Kita selalu dengar perkataan iftirash, tapi apa maksudnya kita kena faham betul-betul. Ya. Praktikal solat yang ke-44, cara duduk antara dua sujud adalah dengan duduk iftirash. Ya, apa dia duduk iftirash? Iftirash ni asal perkataannya adalah pada firashun. Firash hamparan maksudnya. Ataupun tilam. Ya. Artinya ada benda yang kita jadikan hamparan. Ya, itu disebut bahasanya, disebut istilah syarak, istilah solat, iaitu duduk di atas buku lali kiri dan mengenakan belakang kaki itu ke bumi dan mendirikan tapak kaki kanan. Senang ceritanya duduk iftirash ada duduk di tapak kaki kiri ataupun di sebelah kaki kiri kita, di atas betis kiri kita, dan kemudian mendirikan tapak kaki kanan kita. Bukan duduk di atas dua betisnya, tuan-tuan. Itu tidak menepati maksud iftirash dalam kaedah solat yang sebenar. Jadi tolong praktik yang betul. Dan paling sayu, saya tengok kadang-kadang Pak Imam, Ustaz pun ada duduk kaki macam ni. Dia silang dua kaki dia macam tu, dia duduk punggung di atas. Pak Imam tu bukan tak boleh, bukan berdosa, bukan tak sah, tapi gitu. Sebab kita ni nak menggayakan watak-watak orang yang boleh memandu orang lain solat dengan tepat. Kalau kita Pak Imam, kalau kita ustaz lagi, patutnya kita jaga. Sebab pergerakan kita semua dinilai, diperhatikan. Dan ada budak kecil yang tengok Pak Imam sembahyang, oh begitu Pak Imam sembahyang, dia jadikan amalan. Sampai ketua dia sembahyang, Pak Imam aku sembahyang macam tu, dia kira Pak Imam dia je. Jadi biarlah kita jadi Pak Imam dia, yang memperagakan satu benda yang tepat sampai dia pertahankan. Nanti aku nampak Pak Imam aku duduk atas betih gigi dia dan dia pasak tangan kaki, jari kaki tangan dia tu dikepak tu, nampak cantik, kemas. Tapi bang, ingat nak buat tu ketika umur 20, 30 lah, dah 50 baru nak terai bang. Jangan bang, sengal. Kan, tak boleh bangun nanti. 2-3 orang nak kena papah pula, dah kejung lah. Orang Johor sebut kejung, orang KL sebut kejang. Tak apa, tekan sikit-sikit Tak apalah kalau jari kaki kanan tu tak boleh kita nak lipatkan, lepaskan je. Tapi maksud saya jangan duduk di atas dua betis kita tu dan silangkan kaki. Itu bukan satu bentuk iftirash yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cubalah khususnya ustaz Pak Imam tolonglah buat satu bentuk kedudukan dalam solat ni yang tepat, supaya kita dapat menjadi suri teladan yang di ahli karya dan anak-anak kita yang tengok macam mana cara menyempurnakan solat. Dan benda ini semua adalah mempromosi benda yang baik, itu bukan riak itu dipanggil qudwah dalam agama kita. Kita bila mana memperagakan satu benda yang betul di hadapan khalayak dengan tujuan ta'lim, ajar orang, itu bukan riak, itu qudwah atau ta'lim, mengajar orang. Bezanya apa? Hati je. Dalam hati kita apa? Aku buat begini supaya orang buat. Dan ustaz Pak Imam dia kena ada hati macam tu. Nak riak benda orang sembahyang, sembahyang untuk Tuhan. Tak adalah ustaz tak ada riak lah benda buat sembahyang. Jadi maksud saya, tolonglah sembahyang dengan ilmu dan dengan niat kita memperagakan satu benda yang tepat agar jadi amalan anak-anak cucu kita dapat mempraktikkan gaya solat yang sebenar, kan? Gitu. Aisyah bercerita, ini istilah iftirash inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaftarish. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghamparkan rijlahul yusra. Tu yaftarish maksudnya menghamparkan rijlahul yusra, kaki betis kaki kirinya, wa yansabu rijlahul yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Artinya kaki kanan pasak, kaki kiri betisnya letak punggung kita. Artinya orang duduk iftirash, punggung kiri je yang kena punggung kaki betis kiri. Gitu je. Dan memang ada kesakitan, memang ada sikit kerahan, sebab tu duduk tu sekejap, bukan duduk lama. Tapi kalau dah biasa tak ada apa. Kita tengok abang-abang Pakistan kita power, kan? Dah lah duduk tegak, kaki pun pasak, habis jari 5-5 dia lipat.
Kita tinggal satu bang. Satu tu pun Allahu Akbar, kena kita sempit duduk gitu. Ya, Pak Imam tayakhir lama pula under kita bang. Allah, Pak Imam cepat sikit mam. Ya Allah. Seksa apa lagi imam baca, apa lagi imam cepatlah beri salam oi. Sebab tak biasa. Kan? Praktis lah kita. Kalau benda-benda lain kita stylo betul. Baju, kaki, ya, rambut, kasut, semua kita, ya, bagi dia posture cantik-cantik. Tapi bila solat sepah gitu, ya, kaki entah macam mana, janganlah gitu. Nabi kan pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Tu Aisyah cerita Nabi semayang macam mana. Kita kena ikut, ya. Seterusnya kesempurnaan solat yang ke-45. Apa dah ni? Sikit lagi lah, sikit lagi. Tak dah masuk isyak dah. Ketika duduk antara dua sujud tu, hadapkan jari-jari kaki kanan ke kiblat. Maknanya kena kepak lah tuan-tuan. Ya, katalah ni kiblat, jari-jari kanan tu kita kena tekan supaya dia boleh menghadap ke kiblat. Subhanallah. Ini sunat hayah, kesempurnaan, ya. Tu yang saya sebut tadi. Ya, sebab tu kalau nak didik anak-anak kita ketika mana umur dia sekolah rendah, sekolah menengah, tu lah kita tegur. Ya, kalau masa tu pun kita tak didik, sepah gitu, sampai ke tua jangan haraplah nak repair. Kita yang boleh ni sebab dulu seorang ya, memang cikgu hebat tu kalau tak betul. Kan? Kalau tak buat sampai sekarang pun nak buat, abang try. Abang umur 55 try buat bang. Abang yang selalu lepas gitu kan. Duduk tu memang lepas gitu. Dan tiba hari nak buat, oi, buatlah, tak bangun lah. Jadi begitulah. Ya, alah bisa tegal biasa. Tapi kalau tak biasa, jangan ada nak buat. Yang susah orang sebelah. Sebab apa? Ada sebutan dalam hadis begitu. Yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Baginda menghadapkan dengan jari-jari kaki baginda ke arah kiblat. Subhanallah. Artinya semayang macam Nabi. Kalau duduk tu kaki boleh kepak semua, jari-jari menghadap kiblat, apa salahnya? Kalau sakit sikit, tak apa. Sebab nak menepati perbuatan solat. Dan solat ni amalan yang paling afdal. Amalan yang paling utama yang akan dihitung bicara. Kalau sempurna, cantik, berbahagialah kita ke akhirat sana. Di sudut praktikal gerakannya, apatah lagi penjiwaannya. Dia sebenarnya berkait. Ya, dia kata saya semayang macam mana pun hati saya khusyuk. Orang khusyuk artinya penuh jiwa. Dia akan memperagakan satu yang cantik. Kita penuh jiwa nak jumpa markah kita. Macam mana pakai kita? Tak ada kan selebek gitu. Saya, walaupun awak tengok saya selekeh tak mandi 5 hari, saya jumpa awak gini, ya, dengan baju macam, tapi hati saya penuh cinta dengan awak. Cakap apa bos? Ya, cuba bayangkan. Itu yang kita buat selalu. Yang kita dabit ada, kita dakwa, kita kata kita khusyuk, tapi gaya solat kita tanpa ilmu, tanpa persiapan, tanpa gerakan yang sempurna, tanpa usaha-usaha yang patut kita lakukan untuk memperagakan seluruh fizikal dan jiwa raga kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penting, ya, ilmu penting dan usaha tu kena ada supaya kita dapat memperagakan solat yang hebat. Kalau tidak, rugi tuan-tuan. Rugi sangat, ya. Hari-hari kita solat, tapi hari demi hari kita makin jauh dengan Allah. Sebab apa? Tak serius. Ya. Kita perlu dapat kasih Allah supaya kita selesa jadi hamba dia. Kita perlu dapat sayang Allah agar kita selesa jadi hamba dia. Ya. Sebab apa? Ada orang senang je nak sembahyang. Sebab Allah sayang dia. Sebab apa? Ada orang senang je nak buat baik, nak sembahyang sunat, nak baca Quran. Kita tak boleh-boleh sebab Allah sayang dia. Bila Allah dah sayang, Allah Akbar. Kita kan pernah menyayangi seorang. Benda tu susah, tapi oleh kerana ada sayang di antara kasih kita dengan dia, kita sanggup buat. Ya, tunggu dia 5 jam, kita sanggup. Ya, dia cakap saya sampai nanti dekat TBS, dekat bus stop tu, bus station tu pukul 5 petang, pukul 1 kita tunggu. Sebab apa? Sayang. Begitulah kita dengan Tuhan. Kalau kita tak berjaya memperagakan satu yang tepat, jangan bohong. Jadi kita tak berapa feel sangatlah dengan Tuhan kita. Okey, itu ceritanya. Kaedah. Yang faedah ada sikit bercerita tentang duduk iftirash. Cara duduk iftirash dilakukan ketika duduk antara dua sujud. Ya, duduk istirahat juga begitu. Ya, duduk istirahat ni duduk sebelum bangun berdiri pada rakaat pertama menuju kedua, dan rakaat ketiga bangun keempat. Dalam mazhab Syafi'i ada, bangun daripada sujud, duduk sekejap. Artinya bukan duduk atas tumit dua-dua, tak. Lepaskan kaki bawah tu. Duduk atas betis kaki sekejap, pasakkan jari kaki, kemudian bawa bangun. Itu duduk iftirash. Duduk antara sujud, duduk iftirash,
dan duduk solat semuanya kecuali duduk tahiyat akhir. Apa maksudnya? Ya, apa saja duduk dalam solat, semuanya duduk iftirash kecuali duduk tahiyat akhir sahaja. Inilah yang disebut dalam kitab Iqna, Umdatus Salik, ya, Kifayatul Akhyar, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Bughayatul Tullab, dan semua kitab-kitab mazhab Syafi'i menyatakan benda yang sama sebab dia waris daripada Imam Syafi'i. Kemudian zikirnya, ya, membaca Rabbighfirli sampai wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya rasa sampai kat sini saya akan berhenti, tapi saya nak bawa tuan-tuan menghayati bacaan ini. Sebab pada saya rugi kalau kita tak hayati benda-benda ni, ya. Bacaan dalam sujud, duduk antara sujud adalah bacaan yang paling hebat sebenarnya. Kalau kita faham dan hayati, dia satu benda yang sangat besar, ya, kesannya pada jiwa kita. Ya, kita dengarkan bacaannya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tolong baca elok. Rabbighfirli warhamni. Macam mana? Minta dengan Tuhan, minta word by word. Bagilah sikit masa. Sebab tu saya kata nak sembahyang zuhur jangan 3 minit. 3 minit aku sembahyang tak boleh. Sembahyang zuhur kenalah 7 minit, 10 minit. Bau cantik, duduk bersimpuh tu. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku. Warhamni, kesianlah kat aku ya Allah. Kita terjemahkan bahasa yang dekat dengan kita. Warhamni kan masuk kesian kat aku ya Allah. Aku susah, aku kerja banyak, aku susah, rezeki aku tak berapa luas, hidup aku susah. Itu bila nak ngadu kat Tuhan. Sebab tu pasal tak, orang Arab lepas sembahyang dia tak doa sangat. Sebab ketika sembahyang dia hayati bacaan-bacaan solat dia, dan dia doa. Tuan ingat ini saja bebel gitu je. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Kan gitu. Ini duduk bersimpuh depan Tuhan, tunduk, tangan lurus atas perut tu, dan kemudian minta, ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, kesianlah kat aku. Wajburni. Ni, ya. Wajbur ni asal daripada jabirah. Jabirah ni balut, pembalut. Wajbur ni ada dua maksud. Pertama sekali tutup aib kita, yang kedua tampung kekurangan kita. Kita kan kadang-kadang semalas. Tu wajbur ni ubat dia. Kita kadang-kadang rasa lemah, rasa tak yakin, rasa mengajuk dengan Tuhan, rasa tak puas hati, rasa tak cukup. Wajbur ni, tampung kekurangan aku ya Allah. Gagahi aku untuk jadi hamba Allah. Gagahi aku untuk jadi seorang ayah. Gagahi aku untuk jadi seorang suami. Begitu. Tuan-tuan jangan main. Wajbur ni besar cerita dia. Permintaan kita pada Allah yang sangat besar. Kita kena gayakan sungguh-sungguh lah wajbur ni, ya. Warfa'ni, angkat aku ya Allah. Angkat apa? Angkat aku agar boleh bangun jadi hamba Engkau ya Allah. Bukan angkat jadi PM, tak payahlah apa tu, ya. Yang itu pun terangkum sama, tapi yang dimaksudkan dalam doa bila menghadap Allah, angkat kita agar dekat dengan Dia, jadi hamba Dia. Warzuqni, rezekikan aku ya Allah. Rezeki apa tuan-tuan? Rezeki solat, rezeki makan dapat dah, ya. Ni belum apa banyak bantuan dapat, kita dapat alhamdulillah. Negara Malaysia ni kita tak payah fikir sangat rezeki yang susah. InsyaAllah makan, jangan risaulah. Rezeki selagi mana kita hidup ada makan. Tapi rezeki yang perlu kita pohonkan, yang kita fahami dalam doa kita, rezeki iman, rezeki ketaatan, rezeki kesabaran, rezeki rahmat dan barakah dalam kehidupan. Kan? Rezeki ikut Nabi. Itu yang Nabi ajar kita doa. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi. Rezekikan dapat hidup dengan sunnah Nabi SAW. Ya, rezeki ilmu, rezeki ruang ketenangan, ya, rezeki khusyuk solat. Wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Tunjuki aku, beri aku panduan maksudnya. Ya, sebab dalam kehidupan kita perlukan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk ni dia cetusan rasa. Ya. Kita nampak sesuatu yang betul. Banyak orang tak nampak. Dia nampak masjid tapi dia tak nampak dia belum sembahyang zuhur. Tu masalah. Tu tak ada hidayah lah tu. Kan? Dia nampak tabung tapi dia tak boleh nak isi. Dia nampak orang susah tapi dia tak nampak macam mana nak bantu. Dia nampak anak isteri dia perlu dididik tapi dia biar. Subhanallah. Ya, wa'afini, ini pun satu benda yang selalu saya urai agak panjang, tapi hari ini malam kita ringkaskan saja. Wa'afini, afiat, ya. Afiat. Wa'afini fi man afait pun dalam doa kunut pun hari itu kita bicarakan.
Ya, afiat bahasa kita, tapi orang kita kurang menghayati maksud afiat. Afiat ni sebab tu dalam bahasa Melayu dirangkumkan dengan sihat walafiat. Afiat ni dia susulan daripada kesihatan tadi. Sebab afiat ni maksudnya kesihatan yang membawa pada taat. Contoh begini, saya sihat, kuat badan, ya, tapi sembahyang tak pergi, ya, sembahyang tak mau buat baik, tak mau kerja, tak nak tidur je. Itu sihat tapi tidak afiat. Tapi orang yang sihat walafiat bersama sihat yang Allah kurniakan, dia melakukan ketaatan, dia jaga kefarduan, dia buat yang sunat, dia cari nafkah dalam kehidupan, dia melazimi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan itu dia sihat al-afiat. Sebab tu dalam doa Nabi tak pernah doa ya sahihna, tapi Nabi kita afina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, supaya semua yang Allah kurniakan ni jadi sihat, ya, artinya elok, sejahtera, boleh bergerak sebagaimana yang sewajarnya dan menuju kepada Allah, melakukan ketaatan. Jadi apa kata doa antara dua sujud ni, kita duduk sekejap lah, elok-elok duduk bersimpuh betul-betul, baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, ya Allah bagi aku sihat dalam taat, wa'afu anni, dan maafkan aku. Ni pun panjang cerita ni. Ada Rabbighfirli dengan wa'afu anni, ya. Dalam bahasa Melayu maaf dengan ampun, kita rasa ampun lebih besar. Tapi dalam bahasa Arab, ya, maghfirah dengan afu ni besar afu lagi. Ya. Wa'afu anni dengan waghfirli, ya, ighfirli ni bezanya sikit. Ya. Maghfirah adalah keampunan, ya, bersama kekalnya kisah dosa tu. Tapi afu ni adalah keampunan bersama dengan padam cerita dosa. Jadi afu ni hebat. Sebab tu dalam Lailatul Qadar Rasulullah minta kita doa, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, engkau maha pemadam dosa maksudnya. Maksudnya, kalau siapa yang pergi akhirat nanti, dia buat satu dosa, tapi dia hanya dapat maghfirah. Cerita dosa dia ada, tapi Allah ceritakan nanti dia bertaubat. Tapi siapa yang dapat afu Allah, wa'fu anni tadi, ya Allah padamkan dosa aku, ya, sampai slot hari dia buat dosa tu, cerita dosa tu langsung tak ada. Subhanallah. Jadi, Allahumma innaka afu, wa kana Allahu afuwan karima. Ya, Allah ni ada afu dan ada ghafur. Maka dua-duanya adalah sifat Asmaul Husna ataupun sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah kepada hamba-Nya. Ya, maka kesempurnaan daripada maghfirah adalah afu. Ya. Jadi, ya, bersama dengan Allah ampunkan dosa kita, Allah padamkan cerita dosa, dan itu yang sangat hebat. Semua kita harapkan agar, ya, tak perlulah ditayangkan cerita-cerita dosa kita di dunia dengan penghasilan bila mana kita lapaskan wa'afu anni. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, ya, kasihani aku, rahmati aku, sayangi aku ya Allah, wajburni, tutup kekurangan aku ya Allah, gagahi aku untuk jadi hamba-Mu yang taat, warfa'ni, angkat darjat aku di sisi-Mu ya Allah agar jadi hamba-Mu yang kuat, warzuqni, rezekikan aku apa-apa kebaikan, ya, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat, wahdini, beri aku petunjuk untuk nampak jalan kebenaran dan jalan taat, wa'afini, beri aku sihat, ya, dan kuat mengerjakan taat, wa'afu anni, padamkan dosa-dosa aku ya Allah. Ya. Jadi inilah bacaan yang tabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dalilnya ada Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ni, ya, dalam riwayat Ashabus Sunan. Ya, cukup sampai di sini dulu. Moga-moga ada kebaikan untuk kita mengkoreksi dan memperbaiki, menyempurnakan solat dengan penuh penghayatan dan kesempurnaan. Moga rezeki kita dipertemukan dalam ruang yang lain. Ya, insya-Allah pada pertemuan akan datang ada rezeki lagi kita bersiaran lagi membicara tentang tamakninah dalam duduk antara sujud dan rukun-rukun selanjutnya dalam praktikal solat sempurna. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk mengikuti perbuatan dan apa saja tinggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalan wa akhiran, awal dan akhirnya, zahiran wa batinan, zahiran batinnya, qaulan wa fi'lan, amal dan percakapan, salatan wa amalan salih, juga salat dan segala amal yang salih. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, innaka 'ala ma tasha'u qadir.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تفرقنا إلا عن ذنب مغفور وعيب مستور وتجرة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Soalan tu, kadang-kadang imam baca laju. Okey, jadi kita baca ya sesuai imam lah. Maknanya kalau imam baca laju pun kita lajukan sedikit. Maksud saya kalau nak penghayatan lebih memang kena sembahyang sunat banyak. Ya, tapi dalam tentang salat artinya kalau imam terlalu laju sampai kita tak dapat ruang, kita boleh berinteraksi cara baik imam. Kalau boleh rukun-rukun solat ni yang boleh dipanjangkan sikit imam, nak baca doa Rabbi firli itu dengan tenang dengan penghayatan. Begitulah. Tapi kalau imam tak ubah, jangan terajang dia lah. Itu je lah. Ya, sebab benda ni sunat, jadi kita penghayatan ketika solat berjemaah ni kita lebih menitik beratkan persoalan kebersamaan gerakan bersama imam. Ya. Memang tak semua kita dapat imam yang baik, yang faham, ya, sebab tu kita kalau boleh sampaikan ilmu. Dan kadang-kadang ialah ada imam yang tak sudi nak belajar, ada imam kekal dengan style dia yang lama. Jadi itu memang cabaran dalam solat berjemaah lah. Tapi kesempurnaannya memang tetap kita kena idza raka' farka'u wa idza sajad fasjudu. Imam rukuk kena sujud, imam sujud imam rukuk kita rukuk. Ya, jangan terlambat sangat gerakan daripada dia. Wabihi wallahu a'lam. Moga ada kebaikan untuk kita sama. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.